lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dirahmati lagi dikasihi Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid yang berusaha, pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha bendahari dan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian kita menerusi kitab Mustika Hadis Muqaddimah, yaitu huraian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor 13 ya. Muka surat kita lah muka surat 54. Hadis yang ke-13 ini menerangkan, yang pertama, ada kalanya malaikat pembawa wahyu menyamar diri sebagai seorang manusia. Yang kedua, iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga ialah tanda-tanda kedatangan kiamat. Huraiannya, pertama, malaikat Jibril alaihissalam ada kalanya menyamar diri sebagai seorang manusia. Pada suatu hari, sedang Rasulullah SAW dihadapi oleh sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang lelaki seperti yang diterangkan dalam hadis ini, lalu bertanya kepada baginda tentang perkara-perkara agama. Ini di antara kaedah ataupun cara dan pendekatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat, menerusi apa yang kita sebut pada hari ini dialog di antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Ini perkara yang penting sebenarnya kalau kita nak mengambil pengajaran atau hikmah bagaimana kaedah pendidikan, atau pada hari ini yang dikatakan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran.
ataupun sebagai pedagogi dan seumpamanya. Kalau menerusi hadis ini, antara hikmahnya iaitu antara guru dan juga pelajar mestilah ada suatu kita kata kemesraan, wujudkan kemesraan di antara pelajar dengan guru. Gurulah, sebab guru itu dianggap sebagai orang yang memimpin kelas atau memimpin pengajian tersebut. Dialah kena bijaksana untuk mewujudkan kemesraan dirinya dengan anak-anak muridnya. Itu kaedah yang kita boleh lihat bagaimana Jibril AS mewujudkan kemesraan dengan Nabi SAW. Jibril hampir dekat, letak, belagakan kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi, dan kemudian letak tangan dia ke atas paha Nabi SAW, seolah-olah sudah kenal lama. Nak menggambarkan macam kita lah jumpa kawan kita yang lama, yang tak pernah kita jumpa, macam mana kita berpeluk dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana mesranya kita. Tapi kalau orang yang kita tidak kenal, bagaimana kita punya pendekatan? Kadang-kadang salam pula. Kita jumpa di pasar-pasar ke, di mana-mana ke, orang yang kita kenal kita beri salam, Assalamualaikum. Tapi orang yang tak kenal, kalau baik tu angkat tangan tu kira baik lah tu. Kalau tidak, tak tahu ya, buat hal masing-masing. Sedangkan ajaran Nabi SAW yang merupakan ajaran Islam itu sendiri, ifsus salama bainakum, hendaklah kamu membanyakkan salam di antara kamu. Kerana apa? Kerana mewujudkan kemesraan. Kerana Islam itu mengajarkan umatnya supaya bersaudara. Orang saudara ni dia mesra lah, macam kita dengan adik-beradik kita, abang kita, adik kita, kakak kita dan seumpamanya. Jadi oleh sebab itu antara kaedah nak menyampaikan ilmu ini, sebelum nak dapatkan ilmu itu mesti ada wujud perasaan mesra di antara pemberi ilmu dan penerima ilmu. Kalau tak wujud perasaan yang mesra itu, ilmu terhalang nak sampai ke dalam hati itu. Kerana ini, ilmu ini adalah nur, cahaya. Kalau hati itu tak rasa mesra, ada rasa dinding, ada kita kata rasa dinding itu, dia tak sampai ilmu tersebut. Seumpama seorang anak murid yang bengang dengan cikgu dia, dia masuk kelas pun dia tak peduli, dia tak bagi tumpuan. Kerana apa? Kerana tak mesra dengan guru dia. Mungkin ada isu-isu tertentu yang berlaku, dia tak mesra, maka menyebabkan ilmu tak masuk ke dalam jiwa pelajar tersebut. Sebab itu guru-guru lah, tak kisahlah guru kepada ibu bapa, nak sampaikan maklumat ilmu kepada seseorang, kepada pelajar dan juga pelajar kepada anaknya sendiri ke apa ke, maklumat kena wujudkan kemesraan dulu. Wujudkan suasana mesra dulu, barulah sampaikan maklumat. Jangan sampaikan maklumat sambil berjalan, sambil hendak. Tengok cara Jibril nak sampaikan ilmu kepada Nabi dan para sahabatnya. Mai dekat Nabi, dekat para sahabat, mesra, seolah-olah mereka dah berkawan lama. Sedangkan kalau mengikut dalam hadis ni, para sahabat tak pernah kenal pun, tak ada tanda pun apa ni seorang yang bermusafir. Ini antara kaedah. Kemudian yang kedua ialah hormat kepada orang yang nak disampaikan ilmu. Maknanya kalau guru pun dia kena hormat juga kepada pelajar, sebagaimana kedudukan seorang pelajar lah, kena hormat. Sama ada diri mereka itu sebagai manusia dan seumpamanya, kena hormatlah. Janganlah tak ada tunjuk sifat yang hormat kepada mentang-mentanglah pelajar dia, anak murid dia, dia sesuka hati lah yang menengkin dan seumpamanya. Itu tidak wujudkan kemesraan. Begitu juga antara kaedah-kaedah yang disebut oleh orang-orang yang mengkaji ataupun pengkaji-pengkaji tentang bagaimanakah nak mewujudkan suasana pedagogi yang baik dalam sistem pendidikan, ialah kena banyak memuji pelajar, banyak memuji. Barulah dia
ada keseronokan di dalam pembelajaran. Ini maksudlah asyik kena maki ya, kena kata ya. Lama-lama dia tak boleh terima pelajaran ya. Itu dia antara kaedah ataupun kita kata hikmah bagaimana Jibril alaihissalam nak mengajar benda besar ni kepada Nabi dan para sahabat, iaitu iman, Islam, iman dan juga ihsan. Iman, Islam dan juga ihsan. Benda besar ni mestilah kena semua pihak boleh mendapat ilmu tu dengan baik. Baik. Bila baginda menjawab pertanyaannya, ia segera mensahkan benarnya. Ini menjadikan sahabat-sahabat baginda hairan memikirkan halnya. Dia bertanya dan dia pula mensahkan kebenaran jawapan baginda. Ini kaedah yang kedua lah, ataupun ketiga. Kita bertanya kepada seseorang itu soalan yang dia boleh jawab. Kita anggap dia boleh jawab. Jangan tanya soalan yang dia tak boleh jawab. Kadang-kadang dia rasa malu bila ditanya. Sebagai contohlah, benda basic pun tak apalah, 2 kali 5 berapa, dia tahu pelajar dia tak apa jawab. Jadi kalau pelajar tak dapat jawab, dia akan malu. Bila malu, dalam jadual yang lain atau program yang lain, dia tak akan bertanya selama-lamanya. Kenapa? Dia bimbang dia bertanya benda perkara yang dia akan memalukan dia lah, akan diperli ataupun disindir oleh guru. Jadi sebab itu ada seorang pensyarah matan lah, dulu pensyarah di Institut Pendidikan Guru di Perlis tu. Dia mengatakan antara kaedah yang berkesan dalam pedagogi ialah bertanya kepada pelajar perkara yang dia tahu. Dia seronok belajar. Macam kita lah, kalau orang tanya kita boleh jawab, seronok. Seronok. Jangan tanya perkara yang dia tak tahu. Perkara ataupun perkara yang mungkin dia lupa. Tanya yang sekiranya dia boleh memberi jawapan, dan apabila dia boleh memberi jawapan tersebut, kita puji dia, bagus, jawapan ini bagus. Maka dia seronok belajar. Dia akan memfokuskan kepada pelajarannya. Tengok bagaimana Nabi SAW didatangi oleh Jibril bertanya soalan yang kemudian Nabi jawab, kemudian Jibril memuji Nabi. Sadaqta, benar, tepat jawapan ini. Inilah jawapan yang paling bagus. Ini jawapan orang yang cemerlang. Maka para sahabat dengar itu pun rasa seronok. Rasa seronok dengan jawapan yang diberi oleh Nabi SAW. Baik. Keheranan sahabat-sahabat Nabi itu hilang bila baginda sendiri menerangkan pada akhirnya bahawa yang bertanya itu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Soal wahyu. Wahyu adalah satu perkara pokok yang menjadi dasar bagi segala perkara agama. Sumber kepada agama ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Sumber kepada agama Islam ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada kepada Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya. Itu sumber wahyu. Sudah tentu tidak ada kepercayaannya kepada Rasul-Rasul, utusan Allah, kitab-kitabnya dan lain-lain lagi yang berhubung dengan iman. Maksudnya bermula daripada wahyu. Apabila seseorang itu meyakini bahawasanya wahyu itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seseorang itu akan menerima. Ini bukan sebarang pelajaran, ini bukan sebarang panduan. Ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, ataupun ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu mereka akan menerimanya. Sebab itu kalau kita mengkaji perkembangan dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, semuanya membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibuktikan dengan mukjizat. Kenapa perlu? Kerana kebiasaan manusia tidak boleh menerima sesuatu perkara tanpa ada hujah, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Itu akal manusia seluruh kita kata seluruh manusia lah,
sama ada pada zaman dahulu ataupun pada zaman Nabi SAW, dan pada zaman selepas daripadanya hinggalah pada zaman kita, bahkan hinggalah kepada hari kiamat. Kalau kita nak mengatakan agama Islam ini betul, kita kena datangkan hujah-hujah yang membuktikan bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang betul. Kalau tidak, orang tak boleh terima. Kalau tidak, orang tak boleh terima. Maka oleh sebab itu Islam berdiri di atas hujah balighah, hujah yang jelas, yang nyata. Oleh kerana itu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mempunyai kita kata burhan, hujah yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan manusia bahawasanya ini adalah firman Allah Ta'ala, dan nak menolak kefahaman manusia bahawasanya apa yang mereka imani ataupun yang mereka pegangi selama ini adalah salah. Kerana apa? Kerana tak ada hujah. Kerana tak ada hujah. Hujah yang tak kuat, hujah yang rapuh dan seumpamanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pernah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 19, menerusi firman-Nya, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, manakah yang lebih besar penyaksian? Katakanlah olehmu, Allah yang menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu, dan diwahyukan kepada aku ini Al-Quran, supaya aku memberi peringatan kepada kamu dengannya dan kepada mereka yang menyampaikan ia. Artinya wahyu yang akan disampaikan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yang akan sampaikan kepada manusia sehinggalah kepada hari kiamat, merupakan risalah yang penuh dengan mukjizat. Kerana tak ada benda yang lebih hebat daripada kita kata bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri, iaitu Al-Quran. Tak ada. Maka sebab itu Al-Quran ini menjadi hujah sepanjang zaman, bermula daripada zaman Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sehinggalah pada hari kiamat. Maka pada awal-awal penurunan Al-Quran, orang-orang Arab yang ketika itu mahir dalam bahasa Arab, mereka tidak mampu untuk menolak bahawasanya Al-Quran ini bukan daripada Allah Ta'ala. Tak mampu. Kecuali kalau mereka tidak mau mendengarnya ataupun menerima Al-Quran itu kerana ada perasaan yang lain, kerana hasad, kerana dengki, kerana takabur, kerana faktor-faktor yang lain. Untuk menolak Al-Quran bukan daripada Allah Ta'ala, akal mereka tidak boleh menerima. Mereka akan terima sebenarnya. Jadi sebab itu ketika berlakunya perkembangan Islam sampai kepada pelosok dunia, inilah hujah-hujah yang dibawa, dan orang semua beriman kepada Allah Ta'ala dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran ini orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menganut agama Islam. Kalau cerita yang menarik yang pernah berlaku pada zaman Nabi, pernah ada satu perbincangan dalam kalangan kafir Quraisy. Dia mengatakan kita kena larang orang-orang masyarakat ataupun orang awam ni berjumpa dengan Nabi Muhammad ataupun jumpa dengan orang Islam dan mendengar Al-Quran. Kenapa? Kerana ketika mana mereka mendengar saja Al-Quran, mereka akan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi dia arahkan supaya kalau nak berjumpa, nak lalu juga tempat yang ada dibaca Al-Quran, tutup telinga. Suruh tutup telinga tu. Kenapa? Kerana Al-Quran yang dibacakan itu merupakan hujah yang kuat. Mana lagi hujah yang kuat daripada hujah yang ada ni, melainkan hujah itu daripada Allah Ta'ala. Tak ada hujah yang paling kuat yang boleh diterima oleh seluruh akal manusia, sama ada di barat, di timur dan subah, di mana-mana pun, kecuali hujah tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Hujah manusia, kalau manusia sama manusia ni, orang barat kadang-kadang dia berhujah guna akal dia dan seumpamanya, dia sesuai dengan orang barat. Orang timur tak sesuai. Orang Melayu nak terima idea orang barat, sebahagian boleh terima lah, sebahagian lagi tak boleh terima. Begitu juga idea orang Melayu ataupun mana-mana bangsa lah, Jepun ke apa ke, mungkin sebahagian dia diterima oleh orang barat dan sebahagian lagi tak boleh terima. Tetapi hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima, tetap diterima, tetap diterima, kecuali kalau mereka itu ada perasaan hasad dengki dan seumpamanya. Oleh kerana itu, bila kita zaman sekarang ni, kenapakah Al-Quran kita tak jadikan sebagai satu hujah untuk membuktikan bahawasanya ini adalah firman Allah Ta'ala, ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi kebaikan kepada manusia hingga pada hari kiamat. Ini mungkin antara kelemahan umat Islam pada hari inilah, yang tidak menerokai perkara-perkara yang perlu diangkat ke dalam masyarakat dengan sebab berubahnya zaman. Dengan sebab berubahnya zaman. Mungkin kita kata pada hari ini orang beriman atau percaya dengan teknologi dan seumpamanya dengan sains. Maka yang sesuai untuk kita bincangkan dengan masyarakat pada hari ini bukan Al-Quran itu dari sudut bahasanya, tetapi Al-Quran itu dari sudut sainsnya. Kerana Al-Quran itu mempunyai fakta-fakta sains yang begitu hebat. Maka sebaik-baiknya kita berhujah dengan orang-orang yang ingkar ataupun orang-orang yang was-was ataupun taradud dengan kehebatan Al-Quran, kehebatan undang-undang, kehebatan hukum-hukum yang terdapat Al-Quran ni. Kita kena hujah dengan fakta-fakta sains, yang mana sama ada sains itu kita sebut sains yang melibatkan alam-alam dan seumpamanya, kita boleh hujah kerana Al-Quran ada. Maka pada hari ini kita lihat ya, banyak dah ulama-ulama yang mungkin menyedari betapa pentingnya untuk ditonjolkan Al-Quran itu mukjizat dari sudut sains. Maka banyaklah kitab-kitab, kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama, perlunya ditonjolkan Al-Quran itu daripada aspek saintifik. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut melalui firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang bermaksud, selagi akan kami memperlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda kebesaran kami di ufuk dan pada diri mereka, sehinggalah nyatalah kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Adakah tidak memadai untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Dia di atas setiap sesuatu itu menjadi penyaksi? Al-Quran yang terdapat di dalamnya berapa? 6,236 ayat. Ada yang mengatakan 6,666 ayat dan seumpamanya. Itu perbahasan yang dibicarakan oleh ulama dalam membahaskan ulumul Quran. Kebanyakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran menceritakan mengenai dengan fenomena alam, mengenai dengan ilmu astronomi, biologi, dan sebagainya, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu ini kalau sekiranya ditonjolkan dalam masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang bukan Islam, mereka akan meyakini bahawasanya Al-Quran itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak mungkin Al-Quran itu diturun kepada Nabi Muhammad yang sifatnya ummi. Pada waktu itu memang tidak mempunyai alat yang canggih untuk membuktikan fakta-fakta sains sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan kita sebut pada hari itu pun memang alat-alat yang diperlukan untuk membuat kajian-kajian tentang fakta sains ini tak mampu dan memerlukan belanja yang besar. Sudah tentu ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirin hadirat,
muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini ramai orang-orang ahli sains yang mengkaji secara jujur tentang fenomena alam, mereka memeluk Islam. Mereka memeluk Islam, masuk Islam. Kenapa? Kerana mereka menjumpai hakikat yang sebenarnya, dan hakikat tersebut telah terbukti Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran. Ini pentingnya kita menghayati apa itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang main-main, ya. Bukan perkara yang main-main. Baik. Ada orang yang percaya bahawa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang bijak. Jika setakat itu sahaja kepercayaannya terhadap baginda, maka itu belum cukup selagi dia tidak mempercayai bahawa kebijaksanaan baginda itu selain daripada sifat semula jadinya yang istimewa, baginda pula mendapat wahyu dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sebenarnya. Kita kalau kita nak tonjolkan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tanpa kita kaitkan baginda sallallahu alaihi wasallam membawa risalah mukjizat ini, dia tak nampak kehebatan wahyu itu. Tak nampak. Sebab itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila kita katakan dalam Al-Quran terdapat fakta sains yang begitu hebat, maka kita nak kena kaitkan ini adalah daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebagai seorang manusia yang pada waktu itu pada akal kita tidak boleh terima bagaimana baginda mendapat maklumat yang begitu terperinci dan detail mengenai dengan fenomena alam ini, mengenai dengan ilmu astronomi, ilmu angkasa, ilmu laut, macam-macam lagi ilmu yang lain, ilmu gunung ganang dan seumpamanya, ilmu kejadian manusia, ilmu biologi dikatakan pada hari ini. Jadi bagaimana seorang yang ummi, yang berada di ketika itu berada di dalam zaman yang teknologi tidak berkembang seumpama ini, bukan ada teknologi pada waktu itu yang sesuai pada zaman mereka, tapi kita kata teknologi moden yang pada hari ini yang boleh mengkaji tentang bulan dan bintang melalui tropo, mikroskop dan seumpamanya, tak ada pada zaman tu. Tak ada. Jadi macam mana dia bercakap perkara ini kan? Sudah tentu ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah hebat Al-Quran. Barulah orang nak percaya Al-Quran. Baru orang nak percaya Al-Quran. Ini perkara yang perlu kita tonjolkan di dalam menyatakan bahawa Islam yang kita anuti ini, Islam yang kita amalkan ini merupakan sesuatu yang sangat hebat. Ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya wahyu Allah Taala ini kita nak angkat. Baik, yang kedua, kenapa saya banyak masuk bincang benda ini, kerana hari ini kebanyakan umat Islam telah meninggal ajaran Al-Quran itu. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu bentuk amalan yang spiritual sahaja. Baca Al-Quran, tinggal Al-Quran, tidak mendalami, mengkajinya dan membandingkannya dengan perkara-perkara yang lain. Jadi inilah yang rugi. Sedangkan apa yang kita dapat ini adalah merupakan sesuatu yang hebat. Hebat lagi apa yang dipikir oleh orang-orang barat, ataupun dikatakan ahli-ahli sains pada hari ini. Al-Quran lebih hebat lagi. Kita kadang-kadang kagum dengan Albert Einstein dan seumpamanya, kagum, padahal ilmu dia terseketik ya, nak dibandingkan dengan ilmu yang terdapat adalah Al-Quran. Tapi kita bangga dengan mereka ini, bangga dengan orang ini, bangga dengan orang ini, tidak pernah bangga dengan Al-Quran. Mengambil undang-undang daripada orang ini, mengambil peraturan daripada orang ini, tidak mahu mengambil undang-undang dan peraturan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Quran itu mukjizatnya dari sudut perundangannya, dari sudut saintifiknya, dari sudut psikologinya, dari sudut-sudut banyak sudut-sudut yang lain terdapat dalam Al-Quran. Rugilah kita meninggalkan Al-Quran. Oleh sebab itu seorang mufakir Islam, dia mengatakan orang-orang Kristian meninggalkan agama mereka, meninggalkan Bible, mereka maju ke depan.
mereka maju ke depan. Orang Islam meninggalkan kitab mereka, mereka ke belakang. Mereka ke belakang, mereka mundur. Sepatutnya mereka ke depan lagi. Apabila mereka buka Al-Quran, mereka akan ke depan lagi. Mereka akan ke depan lagi. Itu seorang mufakir yang saya lupa nama dia. Antaranya mungkin Syekh Qutub. Jadi hadirin hadirat muslim sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Termasuk perbincangan kita mengenai hadis ini ialah kedua, iman, Islam dan ihsan berkaitan satu sama lain. Tidak boleh dipisahkan. Kerana itu ajaran Allah Taala. Di antara perkara-perkara yang dinyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah soal iman, Islam dan ihsan. Lalu dijawab oleh baginda satu persatu. Walaupun pertanyaan itu dibuat satu-satu dengan berasingan, tetapi ketiga-tiganya merupakan satu hakikat jua, yaitu agama. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis ini, bahawa yang bertanya itu ialah malaikat Jibril, datangnya untuk mengajar mereka akan agama mereka. Jadi apabila almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan menulis satu buku dia yang berjudul Usulul Da'wah, yang ketika mana menguraikan mengenai dengan ta'rif ad-din, agama. Dia kata ta'rif agama yang paling tepat ialah ta'rif agama yang terdapat dalam hadis ini. Dia banyak buat ta'rif, definisi 1, 2, 3. Dia kata yang paling tepat yang ada dalam hadis ini, iaitu berkaitan dengan Islam, iman, Islam dan juga ihsan. Jelasnya, agama itu jika dipandang dari segi amalan-amalan zahir disebut nama Islam. Jika dipandang dari segi kepercayaan dan keyakinan hati disebut dengan nama iman. Dan jika dipandang dari segi kesempurnaan cara pelaksanaan dua perkara itu disebut dengan nama ihsan. Ini teras. Tapi dia punya cabang-cabang ni banyak lagi. Ini usul, asas. Cabang dia banyak lagi. Undang-undang, peraturan, syariat, undang-undang jenayah, undang-undang kekeluargaan, undang-undang perniagaan, muamalat disebut, dan peraturan-peraturan yang lain, hubungan antara negara dengan negara, diplomasi dan seumpamanya, banyak yang disebut dalam Al-Quran dan dihurai pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksi bahawasanya Al-Quran ini wahyu Allah Taala, penuh mukjizat, tapi malangnya tidak mengambil isi kandungan Al-Quran. Ini yang menyebabkan kita mundur ke belakang. Orang-orang barat menghabiskan berjuta-juta ringgit untuk mengkaji tentang fenomena alam, sedangkan dalam Al-Quran dah ada sebenarnya fakta-fakta tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan kita rugi, kerana kita tidak menghayati wahyu Allah Ta'ala itu dengan sempurna dan mengangkatnya pada kedudukan yang layak. Baik, seterusnya, 3 perkara yang dipandang dari segi yang berlainan itu tidak harus berpisah antara satu dengan yang lain. Ini pengarang kita ini dia menjurus ke arah untuk menjelaskan bahawasanya Islam ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Tidak boleh dipisahkan di antara kehidupan dengan agama, dengan ajaran Islam, ataupun disebut pada hari ini lah Islam ataupun masjid tidak boleh dipisahkan dengan politik. Politik tidak boleh dipisahkan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh dipisahkan dengan ibadat. Ibadat tidak boleh dipisahkan dengan kita kata hubungan diplomasi. Kerana Islam itu keseluruhan, menyeluruh, syumul, melengkapi apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan mereka di dunia ini. Itu adalah agama Islam ada mengajar kepada mereka. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita agama Islam bukan seumpama agama-agama yang lain yang dicipta oleh manusia. Bukan. Agama-agama yang diciptakan oleh manusia ini dia memisahkan dari satu sudut dengan sudut yang lain. Kalau dikatakan agama Kristian memisahkan politik dengan agama, Islam bukan begitu. Boleh jadi kita katakan agama Hindu memisahkan amalan spiritual dia dengan kehidupan dia, keluarga dan seumpamanya.
Kita bukan begitu. Kita tak ada pemisahan. Sebab itu nak beriman, apabila seseorang itu mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keseluruhan kehidupannya mestilah menjadikan Islam itu sebagai panduan hidup dia. Tak boleh nak pisah-pisah. Dulu kan kita diajar agama suku, politik suku. Agama hanya berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan puasa. Nak mentadbir negara, nak menguruskan ekonomi, ini bukan, tak ada kaitan dengan agama. Ini satu penyelewengan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agama lain mungkin begitu, mungkin menjadi begitu. Boleh jadi begitu. Tapi agama Islam tidak. Agama Islam adalah agama yang menyeluruh. Baik. Agama itu adalah ibarat sebatang pohon. Akar umbinya serta usul asalnya, bahkan benihnya ialah iman. Dan seluruh pohon itu meliputi batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya dan buahnya ialah Islam. Manakala kesuburannya, keharumannya, kemanisannya dan seluruh keindahannya ialah ihsan. Ini satu analogi yang paling hebat yang dibuat oleh penggarang kita ini, nak menggambarkan tentang Islam. Janganlah kita gambarkan Islam sebagai orang buta menggambarkan tentang apa ni? Tentang seekor gajah. Dia pegang badan, dia kata ini Islam apa ni? Seorang buta menggambarkan gajah. Menggambarkan ialah dia kata gajah ni macam dinding. Pegang kaki gajah ni macam pokok kelapa, pokok nyok. Pegang melalai gajah gajah ni macam ni. Dia tak dapat menyeluruh. Semua itu adalah sifat gajah. Badan dia, kaki dia adalah sifat gajah. Jadi hadirin hadirat muslimin sebab dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan huraian ini nyatalah salahnya orang yang menganggap bahawa iman, Islam dan ihsan boleh berasingan antara satu dengan yang lain. Dan lebih-lebih lagi salahnya orang yang menganggap bahawa ihsan itu boleh ada atau dapat dilaksanakan dengan ketiadaan iman dan Islam. Karena ihsan itu ialah sifat bagi keduanya, dan sememang maklum bahawa sifat tidak boleh ada dengan ketiadaan mausuf, iaitu perkara yang disifatkan. Mausuf ni mana zat lah ataupun jirim. Besar, kecil, putih, hijau mesti ada pada jirim, ada pada zat. Itu sifat, tak boleh dipisahkan. Begitulah apa yang digambarkan oleh penggarang kitab ini. Islam itu dia tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Lengkap melengkapi, bahkan menyeluruh. Maka kehidupan yang syumur Islam itu menyeluruh, kita boleh dapat gambarannya apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita tak nampak, kerana terpisah-pisah Islam itu. Kalau di contoh negara kita, undang-undang tidak menyeluruhnya undang-undang Islam, undang jenayah, pakai undang sivil itu bukan undang-undang Islam. Jenayah itu yang digubarkan oleh orang barat, oleh penjajah gubar, kita gunakan. Penjajah pun dah tak guna dah undang-undang tu, sebahagiannya lah. Mereka sendiri pun dah tak guna dah undang-undang tu, kita masih lagi digunakan. Kenapa kita tak mau kembali menggunakan undang-undang Islam? Undang-undang Islam. Ini masalah yang berlaku. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Ini mungkin akibat kita ni terlampau lama dijajahkan hingga menyebabkan berlakunya permisahan yang cukup teruk di antara ajaran-ajaran Islam antara satu dengan satu yang lain. Antara satu dengan satu yang lain. Maka kesedaran ini perlu kita timbulkan semula kepada masyarakat, supaya jangan mengambil mudah mengenai dengan pengakuan syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pisahkan di antara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masa kita tidak mengizinkan untuk kita meneruskan disebabkan dah masuk waktu kita berhenti sekat dulu. Islam dan asasnya yang 5, wallahu alam. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan menyambung pengajian ini pada bulan sesudah Ramadan. InsyaAllah minggu depan dah kita akan menyambut Ramadan.
Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita sempurnakan dengan lebih baik dibandingkan tahun yang lepas. Kita tak dapat tarawih, walaupun masih lagi berada dalam suasana SOP. Sekurang-kurangnya kita boleh bergilir lah. Mungkin ahli jemaah ni boleh bergilir kot, buat jadual ataupun. Tapi kalau yang lepas-lepas ni tak bergilir pun, dia yang pertama ya, 8 rakaat yang pertama tu ramai, lepas tu dah tak ada lah. Dah cabut dari lah. Tak apalah, macam mana pun itu sunat. Yang penting ni kita mendapat keberkatan di bulan Ramadan yang penuh yang akan datang ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.